Fast Track City bakal realisasikan Johor sebagai bandar sukan pemotoran Asia. Pembatalan yuran baru visa haji dan umrah Malaysia tunggu kenyataan rasmi. Banjir di Kelantan pulih sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam hormat. Ini N5 edisi Selasa 6 Disember 2016. Saya Suhaimi Muhammad dan untuk lintas langsung negeri petang ini, kita mulakan dengan Damia Kasan Ramanja langsung dari Sarawak. Kemudian kita akan bersama Nurul Ain Sujaiha Muhammad langsung dari Pahang. Harjay Wandi Jack pula akan menyajikan laporan terkini langsung dari Labuan. Dan akhir sekali, kita akan bersama Adrian Soidi langsung dari Sabah. Jadi teruskan anda bersama N5. Baik saudara, N5 mulakan laporannya. Johor berpotensi muncul sebagai bandar sukan pemotoran Asia terulung apabila projek pembinaan Litar Fast Track City akan bermula tidak lama lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata projek tersebut juga bakal menjadi batu loncatan kepada jalinan kerjasama antara syarikat Malaysia dan Singapura melibatkan industri sukan permotoran. More than just reflecting Malaysia's aspiration to be a leader in this field, Fast Track City is set to create business and job opportunities for Malaysians in the tourism and other related industries, such as maintenance and performance, tuning workshops, hospitality and retail. Dijangkakan sebanyak 1,200 peluang pekerjaan disediakan melalui pembinaan Litar tersebut. Fast Track City yang dijangka siap sepenuhnya pada 2019 memiliki litar sepanjang 4.45 km dan menepati kelayakan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA Grade 1 serta Persekutuan Motosikal Antarabangsa FIM Grade A Litar Antarabangsa. Reka bentuknya mendapat sentuhan pereka litar terkenal dunia Herman Tilke yang merangkumi rekaan trek berbukit, litar go-kart antarabangsa bergrade A selain Advanced Handling Park yang menyeluruh untuk keselamatan jalan raya. Datuk Seri Najib dan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim melancarkan logo dan reka bentuk Fast Track City di Pinewood Iskandar Malaysia Studios Iskandar Puteri. Hadir sama Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar, IRDA Datuk Ismail Ibrahim dan Pengarah Fast Track Iskandar Siang Berhad Barry Khan. Sementara itu, dalam satu majlis berasingan juga di Johor, Datuk Seri Najib berkata Iskandar Malaysia berjaya menarik pelaburan komited terkumpul mencecah 221 bilion ringgit dalam tempoh 10 tahun berbanding sasaran iaitu 215 bilion ringgit untuk tahun ini. Ia menunjukkan pencapaian memberangsangkan sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat secara inklusif. Perdana Menteri dalam ucapannya berkata koridor pembangunan tersebut merupakan usaha kerajaan bagi memastikan kesinambungan pembangunan dan kemajuan negara. Pelaburan Iskandar Malaysia ini telah mewujudkan hampir 700,000 peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor seperti logistik, kreatif, pelancongan, pendidikan. Beliau berucap melancarkan majlis sambutan ulang tahun ke-10 Iskandar Malaysia di Iskandar Puteri Johor. Menurut Datuk Seri Najib, penduduk Iskandar Malaysia bagi golongan M40 iaitu mereka yang berpendapatan 3 hingga RM5,000 meningkat 7.9% dalam tempoh 7 tahun. Manakala golongan berpendapatan 5 hingga RM10,000 meningkat 9.8% dan golongan B40 berpendapatan kurang RM3,000 menurun sebanyak 7.7%. Pada majlis itu, Datuk Seri Najib turut menyampaikan penghargaan khas kepada Perintis Iskandar Malaysia, Tun Abdullah Ahmad Badawi dan mantan Menteri Besar Johor, Tan Sri Abdul Ghani Osman. Sijil penghargaan turut disampaikan kepada 5 kampung yang menyertai kenduri rakyat Iskandar Malaysia 4 November lalu. Kampung Terbabit, Kampung Datuk Sulaiman Menteri, Rumah Iskandar Malaysia, Kampung Serkat Permas, Kampung Pasir Putih dan Kampung Air Manis yang menyertai.
4 mangsa tembakan di Pulau Pinang Khamis lalu kini berada dalam keadaan stabil. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Helmi Yahya berkata kesemua 4 mangsa yang kini dirawat di Hospital Pulau Pinang HPP dijangka akan dipindahkan ke ward biasa dalam masa terdekat. Datuk Seri Helmi yang juga ahli Parlimen Balik Pulau ditemui media selepas meluangkan masa hampir sejam melawat kesemua mangsa tersebut berkata pihak hospital telah memberikan perkhidmatan terbaik kepada mangsa. Dalam insiden jam 7.15 malam Khamis lalu, seorang pengawal peribadi mengamuk dengan menembak mati 3 lelaki termasuk majikannya. Dan bergelar datuk itu di Lebuhraya Tun Dr. Lim Cheong Yew. Selain 3 maut, 5 lagi mangsa cedera termasuk juru kamera sambilan RTM Muhammad Amirul Amin, Lee Hong Bun, Nurul Huda Aziz, Arivarni Krishnan dan Lim Bun Len. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Sungai Petani atas tuduhan membunuh seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun di flat Paya Nahu, Sungai Petani antara 27 Oktober hingga 24 November lalu. Tertuduh Muhammad Afandi Fauzi Ramli, 34 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Adibah Husna Zainal Abidin. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Muhammad Afandi Fauzi dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Adibah Husna kemudiannya menetapkan 22 Januari depan untuk sebutan semula kes bagi membolehkan mahkamah mendapatkan laporan kimia dan bedah siasat. Tertuduh juga tidak dibenarkan diikat jamin. Pendakwaan kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Iza Munirah Mansor manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Sebelum ini, media melaporkan mayat kanak-kanak lelaki itu ditemui dibalut selimut dan disumbat dalam tong ikan. Dipercayai oleh teman lelaki ibu kandungnya yang masing-masing berusia 34 dan 26 tahun yang turut disahkan positif syab. Malaysia akan menunggu kenyataan rasmi dari Kerajaan Arab Saudi berhubung pengumuman kerajaan negara itu yang dilaporkan mengumumkan pembatalan yuran baru visa haji dan umrah berkuat kuasa tahun ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM Datuk Seri Jamil Hir Bahrom, sebaik saja kenyataan rasmi tersebut diterima, ia akan diumumkan kepada orang ramai sekaligus dapat meleraikan sebarang salah tafsiran. Dan yang kita dapat pun kepada media, yang media dapat pun juga bukan daripada sumber asal Kerajaan Arab Saudi. Dan itulah sebab kenyataannya daripada pelbagai kelompok, saya tak mau sebut negara mana kenyataan itu keluar, tapi bukan daripada Kerajaan Arab Saudi. Kita menunggu, ya. Datuk Seri Jamil bercakap dalam sidang media selepas mengadakan perjumpaan tahunan tidak rasmi Menteri-Menteri Agama Malaysia, Brunei, Singapura serta Indonesia Mabim kali ke-17 di Ibu Negara. Laporan media sebelum ini memetik pemerintah Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz mengisytiharkan akan membatalkan yuran baru visa haji dan umrah seperti yang dinyatakan ahli jawatankuasa tertinggi haji dan umrah. Pembatalan caj itu susulan protes rakyat Mesir dan umat Islam di negara lain yang menyifatkannya sebagai mahal. 3 beradik ditemui mati lemas dalam sebuah parit selepas keluar memancing di Kampung Permatang Jerik Mercung dekat Nenasi di Pekan Pahang kira-kira pukul 4 petang semalam. Kesemua mangsa yang belajar di Sekolah Kebangsaan Mercung Jaya itu dikenali sebagai Nur Aliza Marliana Muhammad Rashid 12 tahun, Muhammad Firdaus 11 tahun dan Nur Alia Mardiana 7 tahun. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintendent Amran Siddiq berkata, siasatan awal mendapati ketiga-tiga beradik itu keluar dari rumah untuk pergi memancing di tempat kejadian kira-kira pukul 2 petang. Menurutnya, lokasi kejadian hanya 300 meter dari rumah mereka dan pada ketika itu, bapa mangsa berada di rumah. Setelah mendapati anak-anaknya belum pulang, beliau keluar mencari mereka. Apabila tiba di tempat kejadian, bapa mangsa mendapati mayat Nur Aliza terapung di dalam parit yang mempunyai kedalaman kira-kira 6 kaki itu. Manakala Muhammad Firdaus dan Nur Alia pula dijumpai dalam kawasan parit berkenaan dengan bantuan jiran. Kesemua mayat mangsa dibawa ke Hospital Pekan untuk bedah siasat. Sementara itu, Tengku Mahkota Pahang
Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah berkenan mencemarduli berangkat menziarahi jenazah 3 beradik tersebut di Hospital Pekan malam tadi. Baginda turut berkenan mengurniakan sumbangan peribadi baginda dan juga sumbangan muib kepada bapa mangsa. Ketiga jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Merecung dalam satu liang lahat. Sementara itu, mayat lelaki dikuatiri lemas di Sungai Pahang selepas terjatuh dari bot di pam air Kampung Gintong di Jerantut dijumpai 8.50 pagi tadi. Ketua Pegawai Bomba dan Penyelamat Zon Timur yang juga Ketua Operasi Arsyad Abdullah berkata mayat Lebari atau Zahiri Nasir, 60 tahun yang beralamat di Kampung Paya Jejawi, Sanggang, Termeloh dijumpai di tebingan Sungai Pahang kira-kira 5 km dari tempat kejadian. Ketika dijumpai mayatnya masih berbaju dan berseluar lengkap, seramai 35 orang anggota bomba dan penyelamat dan pelbagai pihak berkuasa tempatan menyertai gerakan mencari dan menyelamat mangsa. Mayatnya telah dihantar ke Hostel Daerah Jerantut untuk dibedah siasat. Pada pukul 4.16 petang Sabtu lalu, pasukan bomba dan penyelamat menerima panggilan seorang lelaki tergelincir dan terjatuh dari bot berhampiran Kampung Gintong. Keadaan banjir di Kelantan pulih sepenuhnya. Ketua Polis Daerah Pasir Putih DSP Abdul Razak Mohamad ketika dihubungi RTM berkata kesemua 26 penduduk terjejas banjir daripada 5 keluarga di pusat pemindahan banjir di Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja Pasir Putih telah dibenar pulang ke rumah masing-masing jam 12.30 tengah hari tadi. Menurut beliau, mereka dibenar pulang selepas air banjir di kawasan kediaman mereka di Kampung Tasik Bukit Awang semakin surut selepas cuaca cerah sejak semalam. Kemarin, Pengerusi Jawatankuasa Bencana Jajahan Pasir Putih, Muhammad Anis Hussein menjelaskan sebanyak RM2 juta diperlukan bagi tujuan mendalam dan melebarkan sungai sepanjang 7 km dari sepadan Jertih di Terengganu hingga ke Sungai Semerak Pasir Putih bagi mengatasi masalah banjir yang sering melanda kampung berkenaan sejak tahun 1990. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sembilan telah bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh yang dijangka hanya akan berakhir Mac depan. Menurut Pegawai Operasi Latihan dan Kebajikan APM Negeri Sembilan, Abdul Baid Abdul Rahim, latihan kesiapsiagaan bersama JKKK dan penduduk setempat telah diadakan bagi memberi pendedahan awal sekiranya berlaku banjir di kawasan mereka. Kita juga ada buat latihan kesiapsiagaan bersama penduduk yang mana pada awal bulan lepas kita ada laksanakan latihan kesiapsiagaan menghadapi banjir di Port Dickson dan melibatkan JKK daripada daerah Port Dickson juga daerah Tampin. Ketika ditemui RTM di Seremban, Abdul Baid berkata pihaknya sudah berbincang dengan agensi berkaitan yang lain termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Tentera bagi memperkukuh kerjasama menghadapi musim tengkujuh. JKM juga telah menyediakan 170 pusat pemindahan yang boleh menampung 61,000 penduduk. Orang ramai diminta bekerjasama mengikut arahan pasukan bantuan untuk berpindah sekiranya amaran banjir dikeluarkan. Sarawak turut membuat persiapan rapi bagi menghadapi musim tengkujuh dan untuk laporannya, kita bersama Damia Kasandra Manja langsung dari Kuching. Silakan, Damia. Baik, terima kasih Suhaimi. Anggota Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak kini dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi bencana banjir di negeri ini. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Datuk Abdul Aziz Yusof, lebih kurang 2,000 anggota PDRM dengan 168 aset termasuk bot dan enjin bot telah tersedia sekiranya berlaku banjir. Untuk pasukan PDRM lah, kita telah siap sedia lah dengan anggota dan juga aset untuk kita menangani ataupun mengambil tindakan sekiranya berlaku banjir di Sarawak. Perkara ini dinyatakan berikutan lazimnya hujung tahun hingga awal tahun kerap berlaku hujan lebat yang mengakibatkan banjir. Dalam perkembangan lain, beliau berkata kejadian melibatkan masalah integriti dalam kalangan anggota PDRM ialah minimum
di negeri ini. Jelasnya, pihaknya melalui Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS sentiasa memantau pegawai-pegawai dan anggota PDRM supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Ini penting bagi memastikan masalah integriti tidak berlaku. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui media selepas majlis penyerahan cek tabung amanah warisan polis di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK di Kuching. Berucap pada majlis tersebut, beliau mendedahkan bantuan kepada 26 penerima melibatkan pesara polis, balu dan waris bagi meringankan bebanan mereka selain untuk menghargai jasa dan sumbangan pesara polis sepanjang perkhidmatan. Antara bantuan yang disampaikan termasuk bantuan khairat kematian, pergerakan dan pendidikan. Mengulas lanjut, beliau menyeru kepada yang belum menerima bantuan agar tampil memohon daripada pihaknya. Jangan jadikan cuti persekolahan hujung tahun sebagai musim tragedi. Itu peringatan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Daerah Lundu DSP Wong Chi Kiong yang mahukan pengunjung-pengunjung ke Pekanlundu supaya mengutamakan keselamatan tidak kira di tepi pantai, hutan atau gunung. Jelas DSP Wong, 2 kes kematian yang terjun jangka dekat Biawak Lundu pada tahun 2013 dan tahun lepas harus dijadikan iktibar kepada semua pengunjung luar. Mengimbau kembali insiden meragut nyawa yang pernah berlaku dari terjun menarik itu ke semua mangsa dilaporkan di kedudukan berbahaya sebelum tragedi berlaku. Dalam kes 2013, mangsa yang hanya dikenali sebagai Raymond dikatakan duduk di penghujung puncak air terjun itu sebelum dilaporkan terjatuh. Manakala pada April tahun lepas, 2 sekawan pula menjadi korban, Alif Hamzah dan Ahmad Hafiz, semasa melakukan aktiviti lasak, rappelling sebelum dilaporkan lemas. DSP Wong yang dihubungi pemberita ATM di Kuching menyatakan perkara ini. Walaupun kawasan itu belum lagi diwatakan sebagai kawasan peranginan, namun penduduk kampung berhampiran boleh dijadikan rujukan sebelum memulakan sebarang ekspedisi pendakian ke puncak air terjun tersebut. Pengusaha premis perniagaan di kawasan Kuching Utara yang tidak memohon lesen bagi premis perniagaan mereka akan dikenakan penalti selepas bulan Disember 2016. Dalam satu kenyataan media, pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU memaklumkan bahawa penalti sebanyak RM5,000 atau penjara 6 bulan terhadap mana-mana pengusaha premis perniagaan yang gagal berbuat demikian selain denda RM200 setiap hari sekiranya kesalahan terus dilakukan. Pihak DBKU bagaimanapun menyatakan penguatkuasaan melalui program pemutihan tanda nama perniagaan yang dilancarkan sejak bulan Oktober lepas memberi kelonggaran terhadap pengesahan bahasa dan tata bahasa yang tertera pada tanda nama perniagaan kepada premis-premis perniagaan yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun. Ini merupakan salah satu usaha DBKU untuk memastikan semua premis perniagaan yang mempamerkan tanda nama perniagaan mempunyai lesen di bawah Undang-Undang Kecil DBKU Iklan 2012. Selain itu, ia juga bagi memastikan semua tanda nama perniagaan di premis perniagaan mematuhi prinsip-prinsip kawalan periklanan seperti keselamatan awam, mengekal kualiti dan kemudahan persekitaran, memastikan keselesaan awam dan memastikan kandungan iklan yang bertanggungjawab serta mematuhi garis panduan pengiklanan. Sebarang pertanyaan mengenai lesen tanda nama perniagaan boleh mengunjungi kebahagian pelesenan DBKU di Jalan Satok, Kuching. Peserta-peserta pertandingan Bintang Kecil 2016 disaran supaya terus memperkembang bakat bukan sahaja dalam bidang nyanyian, malah menguasai kemahiran dalam penggunaan instrumen muzik. Penolong Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak, Kampus Samarahan 2, Profesor Madya Dr. Firdaus Abdullah berkata, kepelbagaian kemahiran merupakan satu usaha melahirkan penyanyi yang serba-boleh selain menjadi batu loncatan untuk memperluas bakat sedia ada ke peringkat yang lebih tinggi. Ujarnya, peranan ibu bapa juga amat penting dalam membantu anak-anak mereka mengembangkan dan mengasah bakat yang ada. Beliau berkata demikian semasa mengadakan perjumpaan mesra dengan 9 peserta pertandingan itu di Kuching. Konsert kedua Bintang Kecil 2016 akan diadakan pada 11 Disember ini di Auditorium Piramli RTM Kuching menampilkan 9 orang peserta setelah 3 tersingkir pada konsert pertama Ahad lepas. Kemuncak Bintang Kecil 2016, pertandingan nyanyian dalam kalangan kanak-kanak yang memasuki edisi ke-30 akan berlangsung di Stadium Perpaduan Putrajaya Kuching pada 18 Disember ini. Ensemble Saxophone Seoul Korea, satu kumpulan jazz dari Korea yang terdiri daripada 16 orang pemuzik amatur dalam lingkungan umur 50-an hingga 70-an akan mengadakan persembahan di Amphitheatre Tebingan Kuching esok bermula 7.30 malam.
Lembaga Pelancongan Sarawak STV dalam kenyataan media memaklumkan kumpulan ini walaupun baru ditubuhkan pada Februari lepas tetapi telah membuat sebanyak 12 persembahan konsert di Korea dan China. Persembahan amal mereka menjurus kepada usaha mencapai dan memupuk sikap positif dalam kalangan masyarakat dengan menyebarkan mesej kasih sayang dan keharmonian, kemasukan percuma. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri. Jam bunga atau flower clock merupakan antara keistimewaan yang akan dipersembah kepada Yang di-Pertuan Agong ke-14 Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah sempena istiadat keberangkatan pulang baginda 12 hari bulan ini. Hiasan lanskap jam bunga itu pula mula dibina sejak September lepas dan dijangka siap sepenuhnya Sabtu ini. Menurut Ketua Setiausaha Sulit yang juga pengelola Bijaya Indra, Pejabat Sultan Kedah Datuk Paduka Syed Unan Mashri Syed Abdullah, flower clock tersebut dipersembah sempena dua kali Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah ditabal sebagai Yang di-Pertuan Agong. Datuk Paduka Syed Unan berkata persiapan bagi menyambut baginda pada 12 Disember ini berjalan lancar. Persiapan lain termasuk di lapangan terbang Sultan Abdul Halim, di Istana Anak Bukit, Majlis Bacaan Yasin, Majlis Menjunjung Duli, Jamuan Negeri dan Jamuan Rakyat. Satunya yang telah kerajaan negeri putuskan untuk persembahkan kepada Kebawah Duli Tuanku yang sedang dibina di istana ni, satu dipanggil flower clock, jam macam bunga lah, jam bunga yang akan sedang dibina di istana. Ini sebagai persembahan sempena Kebawah Duli Tuanku berangkat ditabarkan sebagai Yang di-Pertuan Agong bagi kali kedua. Datuk Paduka Syed Unan Mashri ditemui media selepas menjadi tetamu program Radio Malaysia Kedah FM di Alustar. Hari ke-6 penganjuran pameran pertanian, hortikultur dan agropelancongan MAHA 2016. Lokasi acara itu terus menerima para pengunjung yang bertali arus bagi menyaksikan pelbagai produk berasaskan pertanian yang dipamerkan. Wartawan Yesri Muyandi melaporkan. MAHA 2016 ini yang bertemakan makanan kita, masa depan kita dibahagikan kepada beberapa kategori, antaranya agro-tourism, agro-IT, agro-lifestyle, agro-trade dan agro-youth. Acara kali ini turut melibatkan lebih ramai menyertai golongan belia yang bertujuan mendedahkan mereka kepada bidang keusahawanan tani dan profesional sekaligus dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Tinjauan ke lokasi MAHA 2016 di MAIP Serdang mendapati bukan sahaja produk berasaskan pertanian dipamer dan dijual, malah pelbagai produk kraftangan dan makanan tradisional dan moden yang dipak dengan menarik juga disediakan. Kerajaan untuk memperkenalkan produk-produk yang tanpa orang tengah. Jadi usaha kerajaan ini sepatutnya diteruskan supaya lebih menarik pengunjung. MAHA ni adalah satu platform yang bagus kepada masyarakat Malaysia. Jadi kita tahu apa perkembangan teknologi terkini pertanian. Kita bukan saja datang sini untuk pertanian punya cerita lah, tapi sebenarnya lebih daripada itu, kita banyak boleh networking sama sendiri. Program ini telah memperkenalkan banyak maklumat tentang pertanian kepada masyarakat. So saya rasa program ini betul-betul berjaya menarik banyak orang datang sini. So ini adalah program yang baguslah untuk masyarakat. Pameran MAHA 2016 akan berakhir pada 11 Disember ini dan musim cuti persekolahan ini merupakan peluang terbaik untuk para pelajar mengunjunginya bagi mendapatkan pengetahuan. Usaha menaik taraf Serambi Pekan dengan projek Pusat Sehenti Juadah 101 Kuih Tradisional Pekan, antara paparan lintas langsung dari Pahang. Nurul Ain Sujaiha Muhammad di studio berita RTM di Kuantan sudah bersedia dengan laporannya. Silakan Nurul Ain. Terima kasih Syuhaimi di Studio 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Serambi Pekan yang terletak di pesisiran Sungai Pahang di Pekan akan dinaik taraf dengan beberapa transformasi baru bagi menarik pengunjung. Antara yang bakal dilaksanakan di Kompleks Industri Kecil dan Sederhana IKS itu adalah projek Pusat Sehenti Juadah 101 Kuih Muih Tradisional dari daerah itu.
Peluang yang disediakan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ICRDC) ini menjadi platform buat peniaga kecil memperkenal aneka kuih tradisional pekan kepada masyarakat. Jadi saya ambil inisiatif, maknanya saya memang minat berniaga. Daripada mengajar, saya pergi ke bidang perniagaan dengan belajar daripada bawah. Saya ikut makcik saya ya untuk buat berniaga dan menolong dia buat catering. Jadi daripada situlah saya mengumpulkan semua jenis-jenis kuih-kuih yang ada ni, terutamanya resepi daripada pekan ya, untuk dipromosikan dan dikekalkan dalam pasaran untuk orang luar dan juga masyarakat setempat kat pekan ni. Ia juga menjadikan platform kepada ICRDC melahirkan usahawan kecil hingga berjaya memasarkan produk tempatan ke pasaran luar. So Alhamdulillah 2014 saya dah ada produk dengan bimbingan pihak ICR dan juga SIRIM, di mana kita bermula dengan satu produk saja. Apabila kita dah ada satu produk yang itu, kemudian tu kita dah patentkan dan kita daftarkan juga dekat MyIPO, Harta Intelek Malaysia. Kemudian tu kita inovasikan lagi beberapa produk yang lain dan sehingga hari ini saya ada mempunyai 8 jenis produk yang dah ada halal, ada mesti. Serambi Pekan yang beroperasi Mei lalu merupakan kompleks 1,5 tingkat yang dibina khusus untuk usahawan kecil dan sederhana mempromosi dan memasar produk dan kraftangan Pahang seperti di Pekan Rabu di Kedah dan Pasar Payang di Terengganu. Ia terletak berhampiran tarikan utama di Pekan seperti Muzium Sultan Abu Bakar dan Masjid Sultan Abdullah. Ia juga menjadi tumpuan pengguna jalan raya yang sedang dalam perjalanan antara Kuantan dan Johor serta pelajar IPT dari IKM, UMP dan International College of Automotive ICAM selain penduduk di sekitar kawasan perindustrian Pramu. 56 kanak-kanak menyertai program Sunatan Perdana 2016 di Kampung Seri Damai, Kuantan. Program di bawah Parlimen pekan itu menggunakan khidmat 8 doktor daripada Persatuan Doktor-Doktor Islam Malaysia, PERDIM. Mereka adalah sebahagian daripada 1,250 kanak-kanak yang menyertai program Sunatan Perdana 2016 dilancarkan di Putrajaya baru-baru ini, turut memecah rekod penyertaan paling ramai bagi acara tersebut. Menurut Setiausaha PERDIM Dr. Nas Sayadi Abdul Razak, program yang diadakan untuk tahun kedua itu merupakan kerjasama pertama dengan Kementerian Wilayah Persekutuan. Kita disponsor 70% oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan 30% disponsor sendiri oleh ahli-ahli PERDIM, iaitu doktor-doktor yang memiliki klinik swasta. Jadi kita memilih golongan-golongan asnaf, anak yatim dan orang-orang yang kurang mampu bersunat dengan kita secara percuma. Program ini juga bertujuan membantu ibu bapa mengurangkan kos kerana ia bukan sahaja percuma, malah menggunakan kaedah berkhatan moden. Program dengan slogan Potong untuk Bersih ini turut mendapat kerjasama Pusat Khidmat Masyarakat Dun Pulau Manis. Pertubuhan Seni Silat Pusaka Gayung Malaysia PSSGM menyasarkan golongan muda untuk mempelajari ilmu persilatan dalam usaha meneruskan warisan seni silat pusaka gayung. Yang Dipertua pertubuhan itu, Dato' Adi Wijaya Abdullah berkata, langkah itu bertujuan memastikan warisan dan ilmu persilatan ini dapat diturunkan kepada generasi akan datang selain mampu membantu negara dalam tamasya sukan yang disertai. Selain menyihatkan tubuh badan, silat dapat menanam sifat berdikari, kefahaman mental dan kecergasan diri. Beliau berucap demikian pada Majlis Malam Jasemudi Kenang, penyampaian sandang dan bengkung Guru Latih PSSGM Pahang di Temeloh. Kita pada hari ini di Pertubuhan Silat Gayung Malaysia, kali pertama kita menggunakan kaedah bengkung untuk guru latih. Sebab ada perbezaan, ada di kalangannya menyandang tali pinggang hitam, tetapi dia bukan guru latih. Jadi kita sekarang di Pahang ini telah menobatkan atau menyandangkan guru-guru latih khas, mempunyai tali pinggang khas untuk digunakan sebagai guru latih di negeri Pahang ini. Pada majlis itu, 34 guru latih Pahang buat kali pertama menerima bengkung bagi membezakan antara guru latih dan pesilat tali pinggang hitam dan 32 orang lagi menerima sandang yang disampaikan Dato' Adi Wijaya Abdullah.
Fokus berita dari Pahang itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Pahang hari ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nur Ain langsung dari Kuantan Pahang sebentar tadi. Dan untuk paparan berita dari Pulau Mutiara Laut China Selatan, kita terus saja bersama Harjay Wandi Jack di Labuan. Silakan Harjay. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Labuan Chimney Walking Trail menjadi produk baharu pelancongan yang diharap memberi manfaat dan mempromosikan nama Labuan. Terletak berhampiran Museum Chimney, laluan sejauh 4 km ini kini sedia digunakan oleh komuniti setempat dan pelancong. Di sepanjang laluan tersebut, pelawat boleh melihat lebih dekat sejarah lombong arang batu Chimney dengan berjalan kaki ke kawasan bekas terowong Lubang Gantang, iaitu sebuah telaga yang menghubungkan terowong arang batu di kawasan berkenaan selain keindahan laut. Program pelancaran Labuan Chimney Walking Trail dijayakan bersama Pejabat Pelancongan dan Kebudayaan Labuan dengan Jabatan Penyiaran dan Jabatan Museum Labuan. Chimney merupakan monumen penting di Labuan sebagai bukti peninggalan aktiviti perlombongan arang batu lebih seabad lalu yang terletak di Kampung Tanjung Kubong. Ia juga dikenali masyarakat tempatan sebagai punil dan menjadi mercu tanda bersejarah di pulau ini. Malaysia Airports menjalankan latihan kecemasan pesawat hempas bagi menguji dan menilai keberkesanan prosedur kecemasan lapangan terbang di lapangan terbang Labuan. Pengurusnya Ahmad Fikri Syamsuddin berkata, latihan itu bertujuan memastikan semua agensi di lapangan terbang sentiasa bersiap sedia sekiranya berlaku insiden pesawat hempas mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. Kita mengharapkan respon serta kerjasama dengan anggota penyelamat yang ramai pada hari ini. Kita harapkan inilah yang akan dijalankan sekiranya berlaku perkara yang sebenar. Untuk rekod setakat ini memang tidak ada lagi lah kejadian yang seumpama ini berlaku. Cuma exercise ni memberi kita lebih familiar dengan rescue and response sekiranya berlaku kejadian sebenar. Latihan itu juga bertujuan memastikan semua tindakan berjalan dengan lancar, mengurangkan keadaan panik dan memaksimumkan tahap keyakinan dalam operasi penyelamatan. Simulasi situasi membabitkan sebuah pesawat yang dikesan mengalami masalah teknikal di bahagian tayar apabila hendak mendarat. Ini menyebabkan pesawat berkenaan tergelincir dan terkeluar dari landasan sehingga menyebabkan kebakaran. Operasi menyelamat penumpang dan anak kapal pesawat segera dilakukan pasukan bomba TUDM dan Malaysia Airports. Latihan disertai 300 anggota melibatkan pelbagai agensi seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan, Polis, Hospital dan Jabatan Penerbangan Awam. Jabatan Bomba dan Penyelamat mengiktiraf tugas media dalam menyalurkan maklumat sebagai sama beratnya dengan tugas anggota di jabatan itu. Selain mengiktiraf peranan dan sumbangan media dalam menyalurkan maklumat yang tepat kepada masyarakat, Pengarah Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan, Zainal Madasin berkata, tanggungjawab media berat kerana ia perlu memastikan berita yang disiar betul dan berdasarkan fakta. Laporan media juga mampu menangkis spekulasi dan tanggapan negatif orang ramai mengenai isu kecemasan dan penyelamatan membabitkan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang disebarkan dalam media sosial oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Berucap pada Majlis Apresiasi 2016 di Labuan, beliau berkata, peranan besar yang dimainkan pihak media juga mampu menaikkan lagi imej jabatan di mata masyarakat. Justru, pihaknya akan terus bekerjasama rapat dengan media untuk memberi manfaat kepada semua pihak. Pada majlis ini, beliau menyampaikan sijil penghargaan kepada pengamal media di Labuan, termasuk Radio Televisyen Malaysia RTM, Bernama dan Media Cetak. Sekian paparan N5 dari Labuan. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Harjat. Langsung tadi dari Labuan dan kita beralih ke laporan seterusnya. Pihak industri pembinaan perlu meningkatkan langkah mencegah kemalangan di tapak pembinaan demi keselamatan semua pihak. Ini termasuk mewajibkan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP menetapkan hanya rakyat tempatan boleh memiliki sijil kecekapan bertauliah pengenalian kren. Langkah itu susulan kejadian kren tumbang di tapak pembinaan berhadapan bangunan lembaga hasil dalam negeri Damansara Perdana semalam. Dalam satu kenyataan media, Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH memaklumkan ada kemungkinan kontraktor terbabit mengambil pekerja tempatan atau pekerja asing secara tidak sah. Sebahagian pekerja asing juga mungkin mempunyai sijil berkaitan di negara mereka tetapi tiada pihak yang dapat menentukan
tahap keupayaan mereka menyesuaikan diri dengan jenis mesin di negara ini. Tan Sri Lee Lam Tai berharap pihak JKKP dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia akan segera menyiasat kes kejadian semalam itu. Dan seterusnya, saudara, lintas langsung dari Sabah bersama Adrian Soidi bersama Emran sebenarnya di studio berita RTM di Kota Kinabalu. Silakan, Emran. Terima kasih Suhaimi. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pasaran hartanah Sabah masih rancak meskipun ramai yang menjangkakan ia menjadi perlahan tahun ini. Melihat kepada banyak pembangunan baru yang akan dilaksanakan, transaksi tahun depan dijangka meningkat dari segi nilai dan kestabilan. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, sektor hartanah di Sabah mendapat permintaan tinggi berikutan keberkesanan pelaksanaan Koridor Pembangunan Sabah SDC dengan harga unit kediaman, perdagangan dan perindustrian dijangka meningkat sekitar 5 hingga 10% tahun depan. Beliau berucap melancarkan Sky City di Kota Kinabalu. Projek pembangunan bercampur di tapak berkeluasan 6 ekar dalam kawasan Karamunsing ini merangkumi sebuah hotel 5 bintang, pejabat-pejabat eksklusif, pusat beli belah dan 2 menara kediaman. Datuk Musa optimis projek yang akan dilaksanakan Homesite Network di pusat bandar ini bukan sahaja menjadikan Kota Kinabalu sebuah bandaraya berkembang maju, malah menyediakan persekitaran berkualiti tinggi dan selesa kepada golongan profesional dan perniagaan. Dalam majlis ini, Homesite Network memperuntukkan RM500,000 bagi sekolah Cina di Sabah. Kerajaan negeri juga menyumbang RM500,000 untuk mempromosi pembelajaran bahasa Cina di sekolah di Sabah. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah PSUPS hari ini melancarkan Pelan Strategik 2016-2020. Agensi itu yang menggariskan rancangan strategiknya untuk memastikan PSUPS kekal relevan dengan peranannya di Sabah. Pelan strategi setebal 39 muka surat yang mengandungi 5 teras strategi itu dilancarkan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Borhan Dollah sempena mesyuarat perhubungan ketua-ketua jabatan dan agensi persekutuan di Sabah di Kota Kinabalu. Ketika berucap dalam majlis ini, katanya pelan strategi berkenaan merupakan kesinambungan daripada pelan strategi 2010 hingga 2015 yang telah dinilai semula serta ditambah baik untuk memantapkannya dengan mengambil kira cabaran dan situasi semasa, termasuk cabaran keselamatan dan politik. Tugasan utama kita ada 2 di sini. Satu ialah kita merupakan tali hubungan atau penjabatan hubungan antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. So di sini dalam pelan-pelan strategik ini kita memperkukuhkan kita memperkasakan urusan-urusan yang berkait dengan hubungan kita dengan kerajaan negeri lah. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan pelan berkenaan di Kota Kinabalu. Pelan strategi itu turut memperkasa tugas PSUPS yang lain, iaitu proses penyelarasan dan penyeragaman urusan pembangunan dan projek pembangunan serta hartanah melibatkan kerajaan persekutuan dan negeri. Kesibukan ibu bapa terhadap kerja, pengaruh rakan sebaya dan penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT antara faktor golongan muda terjerumus dalam gejala najis dadah. Justru Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haji Jainab Ahmad Aid menggesa masyarakat agar bekerjasama untuk memastikan gejala dadah dapat dihapuskan secara lebih berkesan. Beliau ditemui media selepas melancarkan pelepasan program berbasikal Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Bandaraya Kota Kinabalu. Turut hadir Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yo Bon Hai. Kempen berbasikal bebas dadah, sampah dan anti rasuah Satu Sabah Satu Malaysia ini akan menjelajah sejauh 2,190 km merentasi 33 daerah seluruh negeri. Kita akan melalui 33 daerah. Setiap daerah kita akan singgah dan ambil tanda tangan yang mana semua pengurusi daerah pemadam akan tanda tangan mengatakan mereka akan bekerja keras mementras dadah dan sampah serta kayuhan serta anti rasuah.
Victor yang merupakan antara 12 pengayuh dalam misi tersebut akan berbasikal sekurang-kurangnya 265 km sehari untuk menamatkan jelajah ini yang dijadual berakhir di Kota Kinabalu 16 Disember nanti. Malaysia memerlukan lebih ramai usahawan ekonomi digital untuk terus maju dan berdaya saing pada masa depan. Ini kerana fenomena itu yang kian pesat membangun dijangka mengambil alih pelbagai sektor terutama industri pembuatan. Pengasas jobstreet.com Mak Chang Mun Ki berkata, ekonomi digital dilihat akan mengurangkan kos tenaga buruh dan kesannya ramai akan kehilangan pekerjaan. Here in Malaysia, we have to respond, we have to learn how to use and create a new industry in this digital economy so that we can compete in the future. What I do see is that this digital economy will continue to be more important moving forward to improve ourselves and also to protect our own livelihood. Because if we don't move towards the digital economy, we are going to fall behind. Justru, rakyat di negara harus melengkapkan diri dengan kemahiran yang diperlukan sebagai usahawan ekonomi digital. Ini termasuk keperluan terhadap tenaga mahir dalam bidang pengaturcaraan. Mak Chang ditemui pemberita dalam Forum Prospek Ekonomi Digital di Kota Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah UMS menerusi Pusat Industri dan Rangkaian Komuniti CICN mengiktiraf sumbangan signifikan pihak-pihak berkaitan terutama dalam hubungan industri, keterlibatan masyarakat dan kedermawanan. Pengiktirafan tersebut diterjemahkan menerusi penyampaian 5 kategori anugerah yang disempurnakan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun Abdullah dalam Majlis Jalinan Ikon di Kota Kinabalu. Anugerah keterlibatan industri Universiti Berimpak Tinggi diberikan kepada Institut Penyelidikan Marin Borneo UMS dan Yanmar Kota Kinabalu R&D Center Sdn Bhd. Manakala anugerah industri di kampus diberi kepada Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS dan PS Yap Isma and Associates. Anugerah penempatan pelatih industri tertinggi bagi kategori tempatan diberikan kepada Perbadanan Pinjaman Sabah, manakala bagi kategori antarabangsa diberikan kepada Universiti Kindai Jepun. Anugerah keterlibatan komuniti Universiti Berimpak Tinggi pula diberikan kepada Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS dan Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sabah. Manakala anugerah dermawan diberikan kepada Binapuri Holding Sdn Bhd dan beberapa syarikat swasta lain. Jalinan Ikon mewakili 4 jaringan hubungan yang digariskan Kementerian Pendidikan Tinggi dalam Pelan Pendidikan Tinggi Negara, iaitu kerajaan, industri, komuniti dan universiti. Baik saudara, sekian bahan berita N5 dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Emran Azmi Rosli langsung dari Kota Kinabalu, dan kita beralih ke laporan seterusnya. Pulau Pinang keluarkan batik dengan identiti tersendiri tahun depan. Batik yang bermotifkan alam semula jadi yang ada di Pulau Mutiara itu dikenali dengan nama Batik Pulau Pinang. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Fokus Grup Pembangunan Usahawan dan Koperasi Bumi Pucau Pulau Pinang, Datuk Muhammad Farid Saad, usaha itu dibuat dengan kerjasama Perbadanan Kraftangan Malaysia dengan melibatkan 10 pengusaha batik di negeri itu. Dan insyaAllah kita akan lancarkan batik identiti khas menggunakan motif Pulau Pinang yang akan hanya dicetak atas kain cotton sahaja. Itu identiti kita. Kita tak akan buat batik sutra dan sebagainya. Mari kita akan compete dengan Kelantan dan Terengganu. Kita akan menggunakan batik cotton. Yang cotton ini pun dia ada berbagai jenis cotton. Koperasi Bumi Pucau Pulau Pinang juga sedang mengusahakan pembukaan pusat jualan hasil tangkapan nelayan di kawasan yang menjadi tarikan pelancongan. Datuk Muhammad Farid ditemui media selepas menyampaikan cek kepada 11 penerima bantuan pinjaman skim modal pusingan dan 5 penerima bantuan mesin untuk pembuatan kraftangan. Sejak 2014, Kerajaan Persekutuan menyalurkan RM14.47 juta pinjaman kepada 144 usahawan di Pulau Pinang di bawah bantuan pinjaman skim modal pusingan. Orang ramai kini boleh menyalurkan sebarang pertanyaan, aduan dan cadangan berkaitan kerajaan
yang merentasi agensi dan kementerian menerusi satu aplikasi mudah alih tunggal iaitu City@1MOCC. Aplikasi berkenaan singkatan bagi saya ingin tahu informasi City dan Pusat Panggilan 1 Malaysia 1MOCC boleh dimuat turun melalui Play Store dan Application Store mulai hari ini 6 Disember. Aplikasi ini merupakan satu inisiatif baru Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu Jabatan Perdana Menteri. Aplikasi terbaru tersebut dilancarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Joseph Entulu Blaun di Putrajaya. Penambahbaikan ini ialah di mana some of the questions tak perlu manusia jawab. Ini what do you call the intelligence? Artificial intelligence. Maknanya ada maklumat tersebut mesin yang menjawab. Okay? So basically itulah yang SITI. City ni mana dia? Saya ingin tahu informasi @1MOCC. Pelanggan yang membuat aduan melalui aplikasi mudah alih City@1MOCC boleh mendapatkan semakan status aduan tersebut sama ada melalui email atau panggilan telefon kerana semua saluran ini saling berhubung. Andai katalah kita membawa kenderaan, tiba-tiba aksiden, kita akan bertanya di manakah balai polis yang paling dekat sekali. Jadi kita buka kita punya City 1MOCC, kita akan tengok directory, kita akan tekan, kita ingin tahu, dia akan tunjukkan balai polis yang paling dekat sekali, balai polis mana. Jadi kita memperbagaikan informasi dalam mobile apps ini. Melalui perkhidmatan 1MOCC juga, orang ramai boleh menggunakan satu nombor tunggal iaitu 03 8000 8000 dan 6 saluran bukan suara iaitu SMS, email, Facebook, Twitter, portal dan fax. Sejak 1MOCC beroperasi 4 tahun lalu, lebih 5 juta rakyat memanfaatkan saluran tunggal. Bagi tempoh 1 Januari hingga 28 November tahun ini, lebih 1 juta pengguna terdiri lebih 99% daripada transaksi dibuat melalui panggilan telefon. 1MOCC menjadi hub komunikasi perkhidmatan awam sebagai pemudah cara untuk pelanggan berhubung dengan agensi kerajaan. Sebelum itu, Datuk Joseph Entulu Blaun melancarkan perkeliling transformasi pentadbiran awam PTPA bilangan 1 tahun 2016, panduan pembudayaan dan pemberkasaan inovasi dalam sektor awam melalui horizon baru, kumpulan inovatif dan kreatif di Kompleks Jabatan Perdana Menteri. Peranan dan tanggungjawab RTM terus diiktiraf. RTM Terengganu dipilih sebagai penerima anugerah khas seruan perpaduan dalam Majlis Budi Dijunjung Martabat di Julang Peringkat Negeri Terengganu 2016. Majlis berkenaan dianjurkan bersama oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JAPNIN Terengganu dan Agensi Kerajaan Persekutuan Negeri, Swasta dan Kawasan Rukun Tetangga KRT. Sebanyak 20 kategori anugerah diadakan bagi menghargai sumbangan pelbagai pihak dalam mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan integrasi nasional. RTM Terengganu menerima anugerah bagi kategori media cetak seruan perpaduan, manakala KRT Bandar Jertih Besut dipilih sebagai penerima anugerah KRT Cemerlang 2016. Kombinasi antara kaum dan resipi kepada kejayaan kami dalam merancang pelbagai program. Kami ada kaum Cina, ada India, ada Kadazan dan ada Melayu. Satu-satunya AJK Kadazan di Pantai Timur ataupun di Semenanjung saya rasa KRT Bandar Jertih lah yang mempunyai pelbagai kaum. Dalam keanggotaan AJK ini seramai 25 orang. Anugerah disampaikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Jabatan Perdana Menteri JPM Datuk L. Gandesen di Kuala Nerus. Kita beralih ke laporan sukan. Kejuaraan Silat Dunia ke-17 2016 lepas memenangi perlawanan pertamanya, jago silat negara Muhammad Al-Jufri Jamari terus mencongak peluangnya untuk mempertahankan statusnya selaku juara bertahan dalam kejuaraan silat dunia. Malah gelaran olahragawan negara 2015 yang dimenanginya tambah menyemarakkan semangatnya untuk memburu emas ketiganya selepas muncul juara pada tahun 2012 dan 2015. Yang memberi semangat untuk saya adalah olahragawan negara. Jadi tahun ini saya dapat olahragawan negara
Jadi if saya tak dapat untuk kekalkan pingat emas kali ini, saya sangat kecewa. Tapi saya akan kekalkan pingat emas saya. Pesilat berasal dari Kuantan Pahang itu turut mengakui wujud sedikit tekanan untuk mencapai sasarannya, namun dia positif menganggapnya sebagai satu cabaran. Ketika beraksi dalam perlawanan pertamanya semalam, Al-Jufri tidak berdepan masalah menewaskan lawannya pada pusingan pertama. Al-Jufri juga bijak mengikut rentak lawan bagi memastikan kemenangan dan dirinya bebas dari sebarang kecederaan. Sebelum itu, olahragawan negara 2015 Muhammad Al-Jufri Jamari dan Siti Rahmah Muhammad Nasir berada di landasan tepat untuk memburu gelaran dunia ketiga mereka selepas menang pada aksi pusingan pertama masing-masing. Pada perlawanan yang berlangsung di gelanggang olahraga Lila Buana, Al-Jufri menudukkan pesilat Algeria Beltas Salim dalam kelas Putra E, manakala Siti Rahmah tidak berdepan sebarang masalah untuk mengepikan cabaran peserta dari Singapura Atik Sinarti Ruslan dalam kelas Putri E. Turut mengiringi mereka Muhammad Zarish Hakim Syukur dalam kelas Putra C dan Nurul Ain Shohrab dalam kelas Putri D. Namun Nurul Ain berkemungkinan besar tidak dapat meneruskan kejohanan selepas mengalami kecederaan di bahagian pergelangan kaki kirinya. Sementara pesilat kelas Putra A, Wan Ahmad Rafzan, Wan Abdul Halim gagal meneruskan kemaraan ke pusingan seterusnya selepas tewas kepada pesilat tuan rumah. Jufri yang ditemui nyata gembira dengan kemenangan dalam aksi sulungnya. Menurut juara dunia 2 kali itu, apa yang lebih penting, beliau bebas dari sebarang kecederaan. Kita tengok atas lawan kita lah. Kalau dia nak main beria, kita beria. Bila dia serius. Kalau opponent tu slow, kita slow. Control, takut injured. Sebab bila injury recover dia paling cepat pun 3 hari. Jadi saya hari ini lawan, besok mesti ada lagi. Al-Jufri akan menentang pesilat dari Singapura dalam pusingan seterusnya. Sementara itu, Muhammad Zarish Hakim Syukur optimis menyasarkan pingat emas bagi kelas Putra C. Walaupun ini adalah kejuaraan dunia yang pertama bagi dirinya, ia tidak menghalang Zarish untuk menetapkan sasaran yang tinggi. Target saya untuk first time saya main ni, saya memang target gold medal dan insyaAllah saya akan dapat gold medal untuk negara Malaysia. Tough fight rasanya siapa opponent you? Fight saya rasa tuan rumah dengan Vietnam. Zarish adalah pesilat di bawah program Kita Juara. Dalam pada itu, kontingen silat negara yang bertanding di Kejuaraan Silat Dunia 2016 di Bali, Indonesia bukan sahaja berdepan lawan di dalam gelanggang, malah turut berhadapan dengan pelbagai isu di luar gelanggang. Di saat fokus 100% perlu diberikan pesilat negara, tumpuan mereka sedikit terganggu dengan masalah luar gelanggang yang wujud disebabkan kelemahan pihak penganjur. Menurut jurulatih negara Nasri Nasir, antara isu yang dihadapi adalah perlawanan yang tidak mengikut jadual yang telah dikeluarkan. Dari segi kekurangan dari aspek penganjuran tu memang ialah kita selalu menjangkakan sesuatu yang akan berlaku lah. Pada atlet memang kita dah prepare supaya mereka bersedia. Walau bagaimanapun memang sedikit ada kesan lah, terutama sekali dari segi mendapat rehat yang cukup. Tetapi saya rasa itu bukan satu sebab mengapa mereka tak boleh untuk membuat persembahan yang terbaik lah. Edisi ke-17 Kejuaraan Silat Dunia diadakan di gelanggang olahraga Lila Buana, Bali, Indonesia. Baik, untuk mengetahui laporan cuaca semasa, kita ke Map Malaysia bersama pegawainya Afizal Hakim. Jadi silakan Afizal. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat dahulu paparan carta angin di mana secara amnya seperti yang dapat kita lihat terdapat satu sistem bertekanan rendah yang kini sedang terbentuk di kawasan Lautan Hindi dan keadaan ini menyebabkan angin bertiup kencang dari arah timuran merentasi rantau negara kita dan menuju ke arah sistem tersebut. Keadaan ini juga menyebabkan angin bertiup kencang dari arah barat daya merentasi bahagian selatan rantau negara kita.
Sehubungan itu, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia sebelum ini bagi kawasan perairan Phuket dijangkakan akan beransur reda pada hari ini iaitu bersamaan 6 Disember 2016. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama yang baharu pula iaitu yang telah dikeluarkan bagi kawasan perairan Condor, Reef North dan lain-layang dijangkakan bermula pada keesokan harinya iaitu bersamaan 7 Disember 2016 dan dijangkakan boleh berterusan sehingga hari Ahad iaitu bersamaan 11 Disember 2016. Kesemua amaran-amaran ini adalah berbahaya bagi bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya untuk melihat keadaan cuaca, kita beralih pula kepada paparan imej gemar radar. Di Semenanjung pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pesisiran pantai timur di Semenanjung Malaysia. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan beransur-ansur bergerak ke arah pantai dalam sejam dua sahaja lagi. Manakala untuk negeri Sabah pula pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah kecuali wilayah Persekutuan Labuan. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Manakala untuk negeri Sarawak pula pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca yang lembap ini pula dinyatakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari esok. Maha 2016 masih lagi berlangsung sehingga pukul 10 malam ini untuk hari ini dan sehingga 11 Disember. Jadi untuk penerbit Maliana dan juga Wan Norehan masih ada masa untuk kita sama-sama ke Maha selepas ini. Jadi saudara, visual sekitar Maha 2016 menutup tirai N5 petang ini. Saya Suhaimi Muhammad. Assalamualaikum.